أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati, yang berusaha Fadil Ustaz Wan Syahrum, dan yang bersetia, yang bertugas Ustaz Muhammad Firdaus, pengurusi dan juga ahli kuasa Masjid Tabung Haji Kelana Jaya, dan juga surau Menara Tabung Haji. Moga-moga kita berada dalam keadaan kesihatan yang baik, dan juga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Taala dalam apa juga usaha yang kita lakukan di dunia ini. InsyaAllah akan sampai di akhirat. InsyaAllah pada tengah hari ini Ustaz akan bincangkan tajuk yang berkaitan dengan pemakanan halal yang thayyibah. Thayyiban ataupun lagi baik. Maknanya isu pemakanan ini orang kata dia tak berhenti-henti. Macam-macam isu. Baru-baru ni kita lihat ada isu daging. Apatah lagi isu ayam tu memang dah lama dah. Kita tak habis-habis sebagai contohnya. Baik, dalam membicarakan ataupun dalam membincangkan tajuk ini, kalau kita lihat kita sebagaimana manusia, maknanya, dan juga semua kehidupan bermakhluk Allah Subhanahu contohnya, dan juga kalau kita lihat beraneka ataupun berbagai jenis pemakanan sebagai contohnya, dan kita perlu kepada pemakanan untuk apa? Untuk hidup kita sebagai contohnya, untuk melalui kehidupan kita ini, orang kata tu untuk survive kita punya, untuk menanggung ataupun menampung kehidupan kita, itu perlu kepada makanan sebagai contoh. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat, ahli-ahli karya sekalian, yang sidang-sidang, penonton, sahabat-sahabat, mohonkan saya ini, Allah Subhanahu Taala kita lihat kita ini jenis dalam atas muka Subhanallah cukup banyak, maka untuk sebagai contoh dalam amalan pada manusia Islam menjadikan itu berdasarkan ataupun bersumberkan kepada syarak. Itu amat penting sebagai contoh dalam kutip. Kalau kita tidak mengikut ataupun agama sebagai contohnya, bagaimana syarak menentukan berkaitan dengan pemakanan ini, sudah pastilah dia akan memberikan mudaratan kepada badan manusia itu ataupun kehidupan manusia itu sebagai contoh dalam konteks itu. Sebab itulah tuan, tadi Ustaz telah membaca satu potong ayat Al-Quran yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Taala kepada sekalian manusia, iaitu dalam surah Al-Baqarah 168. Tadi Ustaz baca supaya saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nas. Kepada di sini dibawa umum. Ungkapan Allah Subhanahu Taala ya ayuhan nas. Bila sebut nas ini umum. Orang Islam, bukan orang Islam, maknanya manusia. Sekalian manusia maknanya termasuklah orang bukan Islam pun sebagai contohnya. Yohanes. Kulu
ma fil ardi halalan thayyiban. Allah sebut, makanlah kata Allah yang halal. Nampak? Yang halal dan juga thayyiban. Satu perkara yang halal ya. Kemudian thayyiban itu iaitu lagi baik. Ada dua dah tu. Yang pertama yang halal ya. Yang kedua lagi baik, thayyiban. Maksud bahasa Arab thayyiban itu lagi baik. Kemudian yang ketiga Allah sebut wala tatabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kita ikut jejak langkah syaitan. Itu maksudnya bagian itu. Jadi maknanya ada 3 perkara di situ sebagai itu dalam ungkapan Allah SWT dalam Al-Quran, dalam pemilihan makanan yang halal dan thayyiban itu. Dan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 88 Allah sebut juga maksudnya dan makanlah dari daripada rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kepada kamu yang halal lagi baik. Ini ada 2. Pertama halal Allah sebut, dan Allah perintahkan kita yang lagi baik juga sebagai contohnya. Kemudian dalam surah An-Nahl juga disebut dalam surah 114 ayat 114 Allah sebut makanlah, Allah kata maka makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Nampak tak? Jadi maknanya ini panduan kita sebagaimana umat manusia khususnya orang Islam. Inilah panduan yang Allah sebut, maknanya pertunjuk Allah SWT di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai contohnya. Maka hendaklah kita jadikan panduan Al-Quran itu sebagai apa? Pertunjuk bagi kita. Dorongan bagi kita untuk memilih makanan-makanan yang berada atas muka bumi ini sebagai contoh. Kemudian Nabi pula bersabda dalam hadis 40, hadis namun kalau kita rujuk hadis namunah, Nabi sebut dalam innal halalan bayyinun. Yang halal jelas. Nabi kata innal halalan bayyinun, innal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa baina umur mustabihah la ya'lamul qasir. Tapi di tengah-tengah antara yang halal juga yang syubhat, dia ada syubhat contohnya. Di tengah mana halal lagi baik itu ataupun syubhat yang la ya'lamuna katsirun minan nas, maksud dia, dan lebih baik yang mana juga perkara yang syubhat yang tidak sebagai kita, dan kadang kita tak ambil berat pun perkara syubhat itu. Bila kita tak ambil berat perkara syubhat itu, maka dia akan kemudaratan kepada tubuh badan manusia itu. Maka Nabi kata, sebab itulah lebih baik kita jauh daripadanya. Nabi kata, ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim kalau kita lihat. Hadis 40, hadis Nawawi, kita boleh rujuk nombor 6. Hadis nombor 6. Kemudian di bawah sekali kalau kita lihat hadis itu, di hujung sekali, Nabi sambung lagi. Ala wa inna fi jasadi mudghah iza salahat salahat jasadul kullu wa iza fasadat fasada jasadul ala huwa yaqal. Dan dalam jasad manusia kata Nabi segumpal darah, badannya maka baiklah, tak baik badannya maka tak. Apa dia? Wahya qalbu, iaitu hati manusia. Maksudnya segumpal darah itu ataupun mudghah dalam bahasa Arab itu adalah hati manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, ini banyak orang ada masalah jiwa, tekanan jiwa, berpunca daripada masalah hati. Hati dalam konteks jasmani itu yang pertama. Hati dalam konteks jasmani ini mungkin berkemungkinan disebabkan oleh tadi pemilihan makanan yang tidak baik, yang mana disuap melalui mulut dia masuk ke dalam tubuh badan dia, maka diproses. Maka bila mana diproses, hati tadi dia menjadi darah dialihkan seluruh badan kita sebagai contohnya. Di berhampiran ataupun berkembar dengan hati tadi ialah hempedu. Hempedu itu adalah bila mana makanan itu maka berlaku proses digest ataupun pencernaan makanan, maka dia akan membuang toksin, racun sebagai contohnya. Maka yang tak elok itu dalam hempedu kita sebagai itu. Barulah
ya, pergi kepada hati kita, dan hati kita itu adalah darah, dikumpulnya darah dalam badan manusia itu. Sebab itu Imam Ghazali sebut hati ini adalah raja. Maknanya penting sangatlah raja tu. Sebagai macam contoh yang di Pertuan Agong, penting sangat pentadbir agama, negara kita sebagai contohnya. Jadi bila jantung itu menyedut daripada hati, dan dia mengalirkan darah kita itu ke seluruh badan, terutamanya adalah otak sebagai contoh dalam konteks itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, yang Nabi sebut tadi kena jaga. Ya, kena jaga tadi daripada bermula dengan kita kena jelas betul-betul, ya, apa dia yang halal itu, apa dia yang halal. Maknanya pemilihan. Tuan-tuan pergi ke pasar, pergi mana-mana, pasar raya ke, pergi ke pasar segar ke sebagai contohnya, tuan-tuan beli apa? Itu penting tuan-tuan dalam konteks itu, ya. Semalam pun Ustaz tengok dalam berita, tak silap Ustaz, ya, cerita-cerita berkaitan dengan berbola ikan, bagaimana diproses, ya, dia belah utara sana, Pulau Pinang ke, begitulah sebagai contohnya. Dia sudah beroperasi 50 tahun tuan-tuan, yang tidak ikut spek, ya, maknanya garis panduan oleh KKM, Kementerian Kesihatan, ya, sebagai, tapi dah 50 tahun tuan-tuan. Maknanya 50 tahun itu kalau kita tidak ada kesedaran dalam diri kita, ya, untuk memilih pemakanan berbola ikan, fishball, fish cake sebagai contohnya, macam-macam lagi lah, ya, ketam bola, ya, berbagai-bagai lagi, maka dia akan memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Kita tak jelas sebagai contohnya, ya, diproses menggunakan, ya, lemak khinzir sebagai contohnya dalam konteks begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya, panduan kita tadilah Al-Quran dah sebut, hadis sebut. Kemudian pepatah Melayu kita kata, ada juga pepatah mengatakan bahawa, ya, kita ada, maknanya kita ni, diri kita lah, ya, ataupun hati kita, kita adalah apa yang kita makan. Maknanya apa dia? Dia reflect kepada satu lagi. Tadi Ustaz sebut dah tadi dalam konteks fizikal, dalam konteks kerohanian kita, roh kita. Nak tengok orang tu dia berakhlak baik ke, akhlak buruk ke, ya, hati dia orang kata suka berdendam ke, hati dia suka mengumpat orang ke, orang kata patah Melayu kata busuk hati lah sebagai contohnya, ya. Semua tu lahir daripada hati tuan-tuan. Pemikiran seseorang itu disebabkan, ya, daripada kesan daripada pemakanan dia itu. Sebab itulah kita ni, ya, maksudnya kita ni adalah apa yang kita makan, pepatah kata, iaitu dia memberi kesan terhadap ruhani dan juga jasmani. Ada dua benda sebagai itu, dua benda. Jadi sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, selain daripada itu, kita juga perlu melihat sejelas-jelasnya, jangan main beli, ya. Adakah barang yang kita makan itu, yang kita beli itu adalah diiktiraf oleh, ya, pihak JAKIM ataupun Jabatan Agama, yang mana tidak menimbulkan was-was kepada kita, yang mana status kehalalan dia sebagai hari ini alhamdulillah, ya, ada cok halal tu. Kalau kita beli luar negara pun sama juga, walaupun bagaimanapun kita kena jelaskan gitu, hati-hati, jangan tengok cok saja. Sebab apa? Ada manipulasi daripada syarikat-syarikat tertentu ataupun orang-orang tertentu, individu tertentu, ya, dia menipu sebagai contohnya. Jadi sebab itulah kalau Ustaz lebih suka makan yang biasa-biasa je, raw. Maksudnya yang kata yang biasa kita makan ni lah. Tak perlulah kita nak lebih kepada makanan-makanan segera, makanan ringan itu sebagai contohnya. Itu lebih baik untuk hati kita, ya. Apa dia contoh, ya? Nasi ikan sayur. Makanan-makanan segera itu orang kata fishball, fish cake, itu semua yang sesegera adalah Ustaz jarang. Sebab apa? Nak jaga diri kita sebagai contoh dalam konteks itu, ya. Kemudian tu, ya, maknanya itu proses yang kemudian makanan itu kena lihat juga satu lagi, bila kita pilih, ada tak makanan ini memberi mudarat, memberi kemudaratan pada diri kita. Itu contohnya. Contoh, ya, bagi mereka-mereka yang banyak makan perisa-perisa, makanan ringan, ajinomoto, sebut perasa-perisa itu, maka dia akan memberi kesan kepada diri kita sebagai contohnya, ya.
Di mana perisa-perisa ataupun perasa-perasa ini akan menyebabkan kita, hati kita, dia akan keracunan ataupun toksik dan sebagainya, contoh dalam konteks itu. Jadi maknanya contoh fast food. Ini jelas kan, banyak doktor-doktor pun dah menasihatkan kita supaya tidak mengambil fast food. Lebih baik kita masak nasi, makan nasi, sayur, daging, ikan, dan banyak makan ikan sebagai contoh dalam konteks. Itu contoh Maknanya makan menurut contoh eye gas dan pewarna. Bahan-bahan makanan yang mengandungi pewarna. Pewarna ni tuan-tuan, kalau sedikit ikut dos tu, okey. Tetapi kalaulah pewarna-pewarna ini lebih daripada dos dia, tahap dia, dia akan memberi mudarat kepada kita sebagai contoh dalam. Begitu juga eye gas. Sebab itu ini masalah kepada perut kita. Tuan-tuan, sebotol eye gas tu, Pepsi ke, Coca-Cola ke, apa-apalah FM tuan-tuan, mengandungi dos gula yang tinggi. Jadi sebab itulah kalau kita makan, minum ataupun minum air gas ni, di mana kita perlu letak ais batu kan. Ais. Ais ni dia akan mengurangkan rasa kandungan gula itu. Sedangkan kandungan gula memang tinggi dan dia mengurangkan, dia sejuk, sedap. Memang sedap. Tetapi tahu tak tuan-tuan, di mana kandungan gula tu, sebab dia dah bercampur dengan ais, maka dia akan memberi mudarat kepada badan manusia. Contoh apa dia? Dia akan menyebabkan kita ni jadi apa? Kencing manis ataupun diabetes. Okay? Contoh dia berbeza. Seorang yang minum teh O, dengan teh O ais. Satu cawan teh O mungkin satu sudu. Satu sudu gula, teh O. Kemudian dia nak letak, kalau kita minta teh O ais, maka dia akan letak 2 sudu. Sebab apa? Nak bagi rasa dia tu, supaya sama rasa dia. Sedangkan kandungan gula dia adalah tinggi. Sebagai contoh dalam konteks. Sebab itu hati-hati dalam konteks ini. Bagaimana kita lihat sama ada makanan ini memberi mudarat tak kepada kita sebagai itu. Dan juga yang ketiga ataupun yang keempat seterusnya, dia tidak mengandungi bahan-bahan yang najis, tuan-tuan. Makanan tidak mengandungi barang-barang yang najis ataupun juga tidak menggunakan alat-alat yang tidak bebas daripada najis. Contoh bagaimana dia proses. Contoh dia macam semalam Ustaz tengok dalam YouTube semalam. Dia buat berbola ikan, dia menggunakan lemak khinzir yang diproses. Begitu juga tuan-tuan. Ayam-ayam yang kita beli di pasar-pasar tu, sebab itu kena ada awareness ataupun kesedaran pada diri kita, tuan-tuan. Bagaimana diproses. Sebagai contoh ayam-ayam tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi ke pasar. Tengok di belakang. Di belakang pasar tu, tempat dia proses ayam tu. Contoh yang tak mengandungi daging apa. Dia dah sembelih, kemudian dicampak dalam satu tong, satu bekas, tuan-tuan. Kekhawatiran di sini. Walaupun sembelih dia sah, tetapi dia mati lemas. Dia mati lemas. Kemudian ayam tadi dia bercampur dengan darah. Sedangkan darah itu adalah najis. Sebagai contohnya. Najis. Kemudian diproses, lepas diproses diletak lantai. Bernajis. Mungkin kita tak nampak. Sebab apa? Bila dia cuci, bersih dah. Tapi sedangkan bakteria ada bersama dengan ayam itu. Ini menyebabkan kita menjadi banyak penyakit-penyakit pada hari ini sebagai contoh. Jadi semua segala penyediaan proses pemakanan, lihat bagaimana dia simpan, bagaimana dia packing, dia membungkus, bagaimana dan sebagainya, berdekatan dengan apa, tempatnya di mana, tu semua kena ambil berat. Tak boleh kita main beli, main makan je sebagai contohnya. Ini penting. Terutama saya nak pesan bagi orang-orang yang suka sangat makan luar. Suka sangat makan di kedai-kedai, di restoran-restoran, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba pergi jenguk-jenguk di bahagian belakang, tuan-tuan. Di bahagian belakang. Okey tak? Bersih tak? Belum cerita lagi sebab yang menyediakan makanan itu pertama kebersihan. Bersih okey, tak apa. Kemudian last sekali tengok tu. Siapa yang menyediakan itu? Siapa yang serve tu? Begitu je. Adakah ini peringkat tahu pula ni, tinggi
sebagai contohnya. Adakah dia menutup dengan sempurna? Sebab apa? Semua ini berkaitan. Sebab itu Nabi sebut tadi, syubhah tadi. Berkait rapat. Walaupun benar makanan itu halal, lagi baik, sebagainya. Tapi tengok-tengok tutup, tak tutup aurat. Pakai t-shirt. Orang yang bekerja atau perempuan di belakang tu semua pakai belakang pendek. Pakai je, tak tutup aurat. Maka walaupun halal, baik pada kita, dia ada syubhah. Itu kata Nabi. Walaupun syubhah teman, baik tinggal. Sebab apa? Syubhah ini akan menyebabkan kita, barakah kita kurang. Kurang keberkatan dari sudut apa yang kita makan sebagainya. Itu tu kena lihat tuan-tuan. Dalam konteks pemilihan pemakanan yang halal dan thayyiban ini, dalam konteks begitu. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang sekalian. Kenapa? Why? Kita perlu kepada pemakanan yang halal dan thayyiban ini. Ya. Persoalan orang kata yang mana mungkin timbul kepada manusia ini, mengapa Allah Subhanahu Taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru supaya kita ini orang Islam itu utamanya memilih makanan yang halal ini. Pertama sekali kalau dilihat penting sangat tuan-tuan, supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Ya, sebab itulah pengalaman ustaz ni duk mendoakan orang kan, duk meruqyah orang selalu. Dah lebih dah 20 tahun dah. Salah satu daripadanya ustaz, sebab tu ustaz jaga makan. Ustaz jaga makan begitu ya. Ya, kriteria kemakbulan doa itu adalah merujuk kepada tadi yang pertama sekali lah, hati tadi. Hati seorang, hati yang bersih. Sebab itu banyak orang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah satu doa apa dia? Dia solat lah. Dia tadah tangan. Dia rutin cantik lah. 5 waktu tu tak tinggal. Sebagai contohnya. 5 waktu sehari semalam tu dia tak tinggal. Kemudian dia buat duha, dia bangun tahajud, dia buat solat hajat, solat taubat tuan-tuan. Tapi hati tak tenang juga. Allah Ta'ala tak kabulkan juga apa yang dia minta. Apa sebab? Mungkin dia terlepas pandang. Apa dia? Berkaitan dengan apa yang dia makan dia, yang memberi kesan kepada hati dalam konteks rohani. Begitunya. Jasmani dah tentu dah. Rohani dia. Sebab itu kita, hubungan kerohanian kita tu penting sangat. Rohani dia. Ini sebab disebut dalam Islam. Bagi contohnya, di mana Nabi SAW bersabda yang maksudnya, seorang lelaki itu bermusafir. Hinggalah semasa dia musafir tu, rambut dia pun kusut, muka dia dipenuhi dengan debu sebagai contohnya. Kemudian dia tadah tangan, ya Allah, ya Allah, berdoa kepada Allah. Sedangkan makanan dia adalah haram. Makanan dia haram. Apa dia? Dia kutip. Bila musafir, tuan-tuan pernah tengok kan, orang-orang yang di tepi-tepi jalan tu, orang-orang gila sebagainya, dia kutip makan. Kemudian minuman dia haram. Dia mengikuti ataupun ambil orang punya lah. Ataupun pakaian dia juga haram. Kerana apa? Kerana mulutnya disuapi dengan sesuatu yang haram. Dia tak kira ambil orang punya. Ini berkaitan dengan ambil orang punya ni tuan-tuan. Jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang tuan-tuan. Jangan pancung orang. Ambil hak orang ni banyak tu kan. Ada istilah orang Melayu kata pancung orang. Apa dia pancung orang? Pancung orang contohlah. Orang tu elok dah, memang ranking dia naik pangkat kan tuan-tuan. Kita pergi cross line, pergi jet sikit bawah kita, dia tak naik pangkat, kita naik pangkat. Ambil hak orang lah. Post tu dia punya, tapi kita potong jalan dia. Hak orang juga tu, sebagai contohnya. Banyak benda ni. Contoh dia dah bertunang. Seorang dengan seorang wanita. Kita pergi potong jalan pula. Kita bagi usik-usik pula tunang dia tu. Akhirnya dia baik-baik sampai kan dia berkahwin dengan kita. Tak berkat tuan-tuan. Ambil hak orang juga tu sebagai contohnya dalam konteks itu. Banyak benda lagi tuan-tuan. Belum cerita lagi apa nama ni, bab berkaitan dengan makanan yang kita curi tulang lagi tu. Hak orang juga tu. Curi tulang. Curi tulang apa? Curi tulang dan bekerja lah. Contohnya kita masuk kerja pukul 8 pagi tu. Oleh kerana jalan jam. Jalan jam tu kita yang menentukan ke jalan tu yang menentukan? Sebenarnya kita.
Okey, kita dah tahu dah jalan tu jam. Datang awal-awal. Lepas subuh keluar pergi kerja. Kalau ustaz macam tu. Sebab itu ustaz kalau ada program ke, ustaz kerja, ya, pukul 7.30 ustaz sampai dah. Ustaz menunggu peserta-peserta. Macam tu, tuan-tuan. Itu bukan apa. Takut tadilah perkara-perkara tu kita nak dapat keberkatan. Bila dapat keberkatan, maka Allah lindungi hati kita, lindungi jiwa kita, ya. Lindungi diri kita ini daripada sebarang penyakit rohani ataupun jasmani sebagai contohnya, ya. Baik, balik pada hadis ya tadi, riwayat Muslim, Ahmad dan juga Tirmizi tadi, di mana seorang yang musafir ini semua kotor makanan yang disuapkan, pakaian dan juga haram sebagai contohnya, bagaimana akan diperkenankan permohonan. Ni Nabi sebut ni. Semua tu kotor, bagaimana Allah nak perkenankan. Begitulah juganya hal kita sebagai manusia ni. Ya. Kalau semua kita tak tengok, main makan je. Kedai mamak asal tulis mamak ada bismillah masuk. Sedang kita tak tahu belakang azimat. Gantung sana, gantung 4 penjuru azimat. Kadang-kadang gantung sebesar buah labu. Tuan-tuan. Kita pergi tengok dekat depan tu. Sebelah menara Maybank. Itu bukan mamak, itu kedai India, tuan-tuan. Curry house. Ramai orang Melayu kita pergi kan. Ustaz pun tengok tergantung apa. Terus pergi cek tengok. Dekat penjuru-penjuru tu dia gantung apa. Ustaz ni. Baik, petu yang perkara yang pertama iaitu doa. Bagi tuan-tuan. Solat kita lah. Solat kita ni. Solat. Inna salata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Solat ini yang dapat menghalang atau melindungi kita daripada perbuatan mungkar ini. Bagaimana? Tadi makanan, tuan-tuan. Orang yang solat dia sujud, itu doa. Sujud bagi sujudnya. Itu yang nak dapat khusyi'in tu. Khusyuk dalam solat kita. Dia bermula daripada makanan, tuan-tuan. Walaupun wuduk dia sempurna, cantik, tuan-tuan. Bacaan dia cantik. Sebagai contohnya. Segala rukun 13 itu pun cantik sebagai contohnya. Last sekali doa dia. Doa dia. Doa ni tak semestinya dia tertadah tangan. Dia solat tu sendiri. Solat itu sendiri adalah doa. Tapi tak dimakbulkan oleh Allah. Ibadah dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab pemakanan yang dia makan sebagai contohnya dalam kitab itu. Itu dia. Jadi maknanya menyebabkan itulah. Dia solat hajat. Dia berhajat kepada sesuatu. Ya Allah, ya Allah. Jauhkanlah ya Allah suami aku daripada buat perkara mungkar. Ya Allah, jauhkanlah isiku daripada buat perkara yang mungkar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada COVID-19. Ya Allah, kau angkatlah segala penyakit. Kita doa. Macam-macam doa. Tengah pagi-pagi pula dia doa. Makanan ataupun prasyarat pemakanan halal thayyibat ini, yang keduanya, dia selamat daripada siksaan api neraka, tuan-tuan. Itu dia, penting sangat. Baik. Di mana kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, mafhumnya Sa'ad ibn Waqqas telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, pintalah, maknanya doalah. Dia suruh Rasulullah doa, pintalah, doalah kepada Allah agar menjadi
soal makan kamu. Maaf. Jaga soal makan. Semua tadi kita bincang daripada awal ini. Pertama ingat halal. Kemudian lagi baik. Kemudian yang ketiga, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Ini satu perkara yang perlu Ustaz bincang lagi. Bab wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa maksud dia, tuan-tuan? Okey, dalam makanan, benda halal cantik, baik. Contohnya kita makan nasi ayam. Ayam pun kita, minta maaf, kadang-kadang line tak cantik ya. Sebenarnya Ustaz berudara daripada Segamat Johor ni, tuan-tuan. Di rumah ladang. Ya, PKP ni Ustaz tak ada nak buat apa ya. Ustaz usahakan ladang lah. Baik, balik pada tadilah. Ya. Pertama cantik, makanan dia halal. Kemudian baik. Dan yang ketiga. Yang ketiga ni, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Ayat 168 surah Al-Baqarah. Minta maaf lagi sekali lah. Sangkut lagi. Baik. Tadi yang mana kita ikut syaitan tadi apa dia? Yang mana kita makan halal. Kemudian baik. Tetapi kita ikut syaitan. Kita makan ikut hawa nafsu. Sebab terlalu sedap sangat. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis. Berhenti sebelum kenyang. Ini tata cara sunnah. Kalau Ustaz ambil pun 3 suku. Ustaz takkan ambil penuh. Ambil 3 suku. Kenyang tak kenyang, itulah sepinggan tu. Dalam pinggan tu lah. Kalau Ustaz tak akan tambah. Itu cara Ustaz. Ya, tu dia. Jadi maknanya kita makan ikut hawa nafsu. Itu. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Bila hawa nafsu ini, di mana kita telah ikut syaitan. Kita ikut syaitan. Bila ikut syaitan, tuan-tuan, dia akan memberi mudarat kepada diri kita. Tuan-tuan tengok orang yang makan kenyang, dia akan menyebabkan seorang itu akan jadi malas. Berbeza dengan orang yang makan, dia berhenti ataupun sederhana dia makan, dia berhenti sebelum kenyang. Itu beza dia. Jadi 3 perkara sebagai itu. Jadi sebab itulah Nabi SAW menyebut tadi, siapa hambanya dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram. Ini dia kriteria ataupun syarat kita ini supaya selamat daripada api neraka. Jadi Sa'id bin Waqqas minta kepada Nabi supaya dia berdoa. Nabi kata, jaga soal makanmu. Wahai Sa'id, jaga soal makanmu, nescaya kau akan menjadi orang yang makbul doanya. Ni Nabi janji pada kita ni. Nabi sebut. Okey, begitu dia. Kemudian Nabi sambung lagi, demi Allah yang nyawa Muhammad itu di tangannya. Jikalau seseorang lelaki itu memasukkan sesuap nasi, sesuap makanan ataupun nasi yang haram dalam perutnya, kata Nabi SAW, doanya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Jangan main, tuan-tuan, 40 hari tak diterima kalau ada sebahagian makanan kita itu adalah benda yang haram. Benda yang haram ni banyak. Okey, tengok tempat dia makanan itu haram. Kaedah kita perolehi makanan itu bagaimana? Kaedah proses dia bagaimana? Tempat dia, penyediaan dia, sumber mana? Maknanya duit yang kita beli, yang kita bayar, kita makan daripada mana? Itu saya kata jaga-jaga orang yang curi tulang. Curi tulang, orang yang berkhidmat, sama ada di jabatan kerajaan, swasta ataupun badan berkanun. Bab curi tulang ni. Kadang-kadang kita main keluar je. Nak hantar anak sekolah, nak hantar bini pergi klinik, pergi hospital, pergi tanpa ada concern ataupun kebenaran ataupun kita ambil slip. Itu daripada maka dia tak dapat keberkatan. Jadi ingat kata Nabi SAW itu 40 hari, tuan-tuan. Dia buat balik bagi makan anak isteri dia, dia beli makan makanan untuk diri dia, dia beli pakaian tak berkat, beli motor tak berkat, beli kereta tak berkat. Itu melalui pemakanan sebagainya tu.
Dan Nabi sebut lagi, sesiapa yang hambanya itu, yang dagingnya, maknanya tumbuh. Gangguan lagi, banyak gangguan sungguh. Sebagai itu, line pun tak apa clear, sebagai itunya. Jadi kata Nabi SAW, sesiapa yang dagingnya tumbuh daripada makanan yang haram, terutamanya riba, maka neraka lebih layak baginya. Itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, pesan kepada pemilihan pemakanan tadi, iaitu amal ibadah kita tak diterima oleh Allah SWT. Satu lagi kata Nabi SAW, iaitu amalan kita, ibadah kita. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim sebut, barang siapa yang mana bersemayang ataupun dia solat sebagai contohnya, di mana dengan mengenakan pakaian. Tadi Ustaz sebutlah pakaian. Dia bawa balik gaji dia beli pakaian. Kemudian dia beli telekung cantik, comel. Telekung muslimah lah, tudung muslimah dia sebagainya. Di mana maknanya dia beli pakaian dia itu, dia guna duit. Tapi ada RM1 kata contoh dia. Dalam ini 10 dirham, 1 dirham tu yang haram. Sebab apa? Kesan daripada curi tulang tadi. Saja lewat-lewat dia menipu lah tu nama dia sebagai itunya. Kata Nabi SAW, 1 dirham daripadanya itu adalah haram. Allah tidak akan terima solatnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu suci dan dia tidak akan menerima melainkan dia suci. Itu saya sebut tadi lah. Solat